让我们一起翻开新约圣经以弗所书第1章。 Mari kita akan bersama-sama membuka firman Tuhan dari kitab atau surat Efesus pasalnya yang pertama. 我们要诵读11到14节。 Kita akan membaca dari ayatnya yang ke-11 sampai yang ke-14. 那我们先用中文诵读11到12节，接下来是印尼文，然后是中文13、14，然后印尼文13、14。 Kita akan pertama-tama membaca dalam bahasa Mandarin ayat 11 sampai 12, kemudian dalam bahasa Indonesia ayat 11 12 dan diikuti oleh bahasa Mandarin 13 14 dan kemudian dilanjutkan dengan bahasa Indonesia ayat 13 sampai ke 14. 以弗所书第1章11到12节，我们也在他里面得了基业，这原是那位随己意行做万事的，照着他旨意所预定的。 叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。 Surat Efesus pasal yang pertama ayat 11 sampai 12. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. 13到14节，你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督。 既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，原文是志直到神之名被赎，使他的荣耀得着称赞。 Ayat 13 sampai 14. Di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. 今天我们要一起来思想一个题目：圣灵的印记。 Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan sebuah tema, meterai Roh Kudus. 那首先我们看这个11到12节。 Dan kita akan pertama-tama melihat dari ayatnya yang ke-11 sampai ke-12. 那我们会从这6个方面来讲这2节经文。 Maka kita akan membicarakan kedua ayat ini dari 6 aspek ini. 那首先我们看第一个方面是属灵的基业。 Yang pertama-tama kita lihat adalah warisan rohani. 那从中文的这个句子当中，我们可以看到11节到12节是一个复合句。 Maka di dalam ayat yang 11 sampai ke-12 di dalam bahasa Mandarin, Alkitab bahasa Mandarin kita melihat ini adalah kalimat majemuk. 那主语是我们， Dan subjeknya adalah kita. 那状语是也，它起递进的作用。 Dan di sini ada kata keterangan juga, yaitu juga yang menunjukkan keberlanjutan. 那接下来是一个介词短语，在它里面，这是指方式或者范围，也就是说在基督里面。 Dan selanjutnya ada kata atau frasa preposisi, yaitu di dalam dia yang menunjukkan cara atau lingkup. 那接下来是谓语得了。 Dan di selanjutnya ada predikat, yaitu mendapat. 那最后我们看到的是宾语基业。 Dan yang terakhir kita akan melihat ada objek di sana atau objek yaitu bagian atau warisan. 那所以这个句子稍微把它再按照现在的话再讲的白一点。 Dan bila kalimat ini kita terjemahkan di dalam bahasa yang lebih modern, 我们也通过基督获得了属灵的产业，那就是救恩、天国的盼望等等。 artinya adalah kita juga melalui Kristus menerima warisan rohani, yaitu keselamatan, pengharapan kerajaan surga, dan lain-lain. 要记得这个是在基督里面得到的啊。 Dan kita harus mengingat bahwa
keselamatan, pengharapan dan kerajaan surga itu kita peroleh di dalam Kristus. 我们看第二个层面，这个是神的主权与预定。 Dan aspek yang kedua kita melihat adanya kedaulatan dan rencana Allah. 我们看分号的后面的内容是对前面内容的解释和补充说明。 Dan kita melihat bahwa bagian belakangnya adalah tambahan keterangan atau menjelaskan inti dari bagian sebelumnya. 那这里说，这原是那位随己意行做万事的，照他旨意所预定的。 Dan di sini dikatakan ini adalah sesuai dengan maksud Allah, yaitu Dia yang menurut keputusannya sendiri melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya. 那这里的这的话，它就是指前面我们在基督里面所得到的基业。 Dan di sini ini itu menunjukkan bagian atau warisan di dalam Kristus. 那位啊，是指的神，他是掌管万有者。 Dan Dia itu adalah Allah yang merupakan penguasa segala sesuatu. 那这一位神呢，他是随己意行做万事，这是表明上帝的主权。 Dan di sini dikatakan Allah ini menurut kehendaknya, artinya sesuai dengan kedaulatannya. 那照着他旨意所预定的，表示神有他计划的安排了一部分啊。 Dan di sini dikatakan bahwa sesuai atau menurut melakukan segala sesuatu menurut kehendaknya, artinya Allah mempunyai rencana tertentu. 那所以这样的话，这里更加直白的来说啊，这是因为那位按照自己的旨意行事、掌管万有的神，早已按他的旨意预定好的。 Dan bila kita terjemahkan dalam bahasa masa kini adalah seperti ini. Ini terjadi karena Allah yang menurut kehendaknya sendiri mengatur segala perkara, telah menetapkan hal ini sejak awal. 所以我们看到啊，我们得到的基业是神的主权与预定。我们接下来看他预定的目的是什么？ Dan kita melihat bahwa bagian atau warisan rohani yang kita dapatkan itu karena kehendak Allah dan juga kedaulatan Dia, dan itu sesuai dengan rencananya. Nah, kita akan melihat apa yang sudah menjadi tujuan pemilihannya. 那所以最后的一个部分是目的状语从句，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。 Maka tujuan dari pemilihan Allah atas kita untuk mendapatkan bagian atau warisan rohani itu adalah supaya kita yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus menjadi puji-pujian bagi kemuliaannya. 那所以这里表达预定的目的啊，叫那是一个连词，引导的是一个目的状语从句。 Maka di sini ada anak kalimat, yaitu kata keterangan tujuan, supaya itu adalah kata penghubung, kata hubung yang menunjukkan tujuan. Dan kemuliaan adalah subjek utama, kemuliaannya adalah subjek utama. 是不是感觉在上语文课呀？ Kita berasa seperti sedang dalam kelas bahasa. 啊，所以如果语文学得好的话，读这一段一下就明白圣经在讲什么。 Ya, seperti kita belajar kelas bahasa Indonesia, tata bahasa. Jadi kalau kita pintar tata bahasa, kita akan mudah mengerti bagian ini. 那所以在这里叫的话，它是引导的目的状语啊，可以翻译成为了。 Dan di sini supaya itu adalah suatu yang membimbing kita atau bisa dikatakan untuk. 那他的荣耀是神的荣耀为中心的。 Dan kemuliaan kita adalah berpusatkan pada kemuliaan Allah. 那我们这首先在基督里有盼望的人，是指最早信主的这一波人。 Dan kita yang menaruh pengharapan pada Kristus adalah orang-orang yang sejak awal sudah percaya kepada Yesus Kristus. 那这里有一个目的是
神因我们而得荣耀。 Dan tujuan dari pemilihan itu supaya Allah karena kepercayaan kita mendapatkan kemuliaannya. 所以我们把它从头到尾的再用现在的话来说一遍。 Maka kita akan menggunakan kesimpulan dengan bahasa yang lebih modern atau sederhana. 我们也在基督里得到了属灵的基业。 Kita karena atau melalui Yesus Kristus telah mendapatkan bagian atau warisan itu. 这其实是因为那位按照自己旨意行事、掌管一切的神，早已按他的计划预定好的一切。 Ini adalah sesuai dengan maksud Allah yang menurut kehendaknya sendiri mengatur segala perkara, telah menetapkan hal ini sejak awal. 那这样做的目的是要让他的荣耀从我们这些最先信基督、怀抱盼望的人身上得着赞美和称赞。 Ya, tujuan dari semua itu adalah supaya kemuliaan Allah dapat dipuji melalui kita yang telah lebih dulu percaya kepada Kristus. 那我们来看这个属灵的祝福是什么？ Maka kita akan melihat apakah yang dimaksud dengan berkat-berkat rohani. 那使徒保罗在这里很清楚地说明，在救赎里蒙拣选得救的人，可以承受神赐给我们的属灵产业。 Dengan jelas Rasul Paulus mengatakan bahwa semua orang yang diselamatkan dalam rencana Allah itu akan mendapatkan atau menerima warisan rohani dari Allah. 那正如我们得到了一笔合法的遗产一样， Sama seperti kita mendapatkan warisan yang sah. 那产业的话，它本来是旧约的概念啊，在这里所提的基业与盼望有关。 Dan di dalam perjanjian lama kata-kata warisan itu berkaitan dengan pengharapan. 那在现今我们得着赦罪的盼望。 Dan pada saat sekarang ini kita mendapatkan pengharapan akan pengampunan dosa kita. 所以我们得救赎、得赦罪。 Maka kita akan mendapatkan keselamatan, kita akan mendapatkan pengampunan dosa. 得胜的盼望，那圣灵充满的盼望，得能力的盼望。 Kita juga akan mendapatkan kemenangan, kita mendapatkan baptisan Roh Kudus, kuasa yang ada dalam yaitu pengharapan di dalam Kristus. 那我们更为重要的是得到了永恒的基业。 Dan yang paling terpenting adalah kita mendapatkan warisan yang kekal. 那所有的这一些，就是我们在世的生活当中，借着正当的途径所得到的福分。 Dan ini adalah seperti kita bisa menikmati berkat-berkat jasmani atau berkat duniawi yang sah dalam kehidupan kita 比如 sehari-hari. 说，我们住的家，我们穿的漂亮的衣服，我们吃的食物，还有我们的家庭、我们的婚姻。 Seperti rumah yang bisa kita tinggali, kemudian pakaian yang bisa kita pakai, juga makanan yang bisa kita nikmati dan keluarga yang harmonis. 那这些我们可以去合理的享受的。 Dan ini adalah sesuatu yang sah dapat kita terima di dalam Kristus. 那神没有叫我们逃避这个世界的美好， Tetapi Allah juga tidak menghendaki kita untuk menghindari keindahan di dunia ini. 那就好像我们生活在三宝龙，我们可以拥有非常舒适、自由的生活方式，那我们就享受这种方式和生活。 Seperti kita hidup di kota Semarang ini, kita dapat menikmati hidup yang nyaman, maka kita boleh menikmati kenyamanan hidup 因为 kita. 这是上帝赐给我们的。 Karena ini juga adalah berkat yang sudah Tuhan berikan kepada kita. 那需要谨记在心的是，这些都是暂时的。 Tetapi yang perlu kita ingat adalah semua ini bersifat sementara.
那所以不要因着暂时的东西忘记了永恒的。 Maka janganlah kita karena sesuatu yang sementara, bersifat sementara kita melupakan sesuatu yang kekal yang jauh lebih penting. 我们知道疫情、关税、战争啊，让我们处在这个社会上觉得很多的不确定因素啊。 Kita tahu bahwa setelah terjadi pandemi, kemudian ada perang tarif dan peperangan, kemudian terjadi resesi ekonomi, kita menyadari betapa tidak stabilnya dunia ini. 那我们所拥有的钱财啊、股票啊、物业啊，的感觉一下子就价值就贬了很多。 Dan semua harta yang kita miliki, kemudian saham dan juga properti yang kita miliki kehilangan nilainya dalam waktu sekejap. 所以整个社会的话是感觉走上了一个负增长的趋势。 Dan kita melihat bahwa dunia ini sedang mengalami deflasi. 我们听到一波又一波的失业潮，店铺倒闭、减薪、动薪、裁员是接踵而至。 Kita mendengar banyaknya gelombang PHK, kemudian toko tutup, juga ada pemotongan gaji, ada pengurangan pegawai dan lain-lain. 那这个就是我们现在所处的世界的真相。 Dan inilah wajah dunia pada saat ini. 那虽然如此，我们在基督里是有安全的， Walaupun demikian, di dalam Kristus kita memiliki keamanan. 因为我们有一个永恒的基业是受主保护的。 Karena kita memiliki bagian atau warisan yang dilindungi oleh Tuhan sendiri. 那是将来神必然赐给我们的。 Yaitu yang pada waktunya nanti akan diberikan oleh Allah kepada setiap kita. 那无论是任何人或者任何的政权，不能够夺去的。 Dan tidak ada seorang pun atau suatu kuasa apapun yang dapat merebutnya dari kita. 那也不会因为这个社会的经济变化而被摧毁。 Dan juga tidak bisa karena perubahan ekonomi dalam masyarakat membuat semua itu lenyap. 那所以我们是在基督里有盼望的人。 Dan kita adalah orang-orang yang memiliki pengharapan di dalam Kristus. 神永恒的盼望支持我们。 Pengharapan yang kekal di dalam Allah terus menyertai kita. 因为我们就算在这个变动不稳定的世界的世态炎凉当中，我们也拥有绝对的安全感。 Sehingga kita dapat memiliki rasa aman yang mutlak walaupun kita ada di dalam dunia yang terus bergejolak. 所以我们透过刚才的第11到12节，我们看到了6个方面。 Maka di dalam ayat yang ke-11 dan ke-12 kita melihat 6 aspek ini. 那接下来我们看13到14节。 Selanjutnya kita akan melihat ayat yang ke-13 sampai ke-14. 那我们还是从语法的角度上来看。 Dan kita masih melihatnya dari sudut tata bahasa. 那首先我们看信仰的3个阶段。 Dan kita pertama-tama akan melihat apakah struktur atau 3 aspek dari iman kita. 那在这里他说：“你们既听见真理的道。” Dan di sini dikatakan kalian telah mendengarkan kebenaran, firman kebenaran. 然后接下来就说：“就是那叫你们得救的福音。” Yaitu Injil keselamatanmu. 然后接着说：“也信了基督。” Dan di sana dikatakan bahwa kamu juga telah percaya kepada Kristus. 然后接着说：“既然信他，” Dan disebutkan karena sudah percaya kepada Dia, 就受了应许的圣灵为印记。 maka kalian akan mendapatkan meterai atau dimeteraikan dengan Roh Kudus. 那所以我们看到它的3个阶段是怎么样？ Dan kita melihat ada 3 langkah itu seperti bagaimana. 首先要听，
Yang pertama-tama kita harus mendengarkan. 那我们因为听到了福音， Karena kita sudah mendengarkan akan Injil. 那听到了以后，下一个要做的是信。 Dan setelah kita mendengarkan Injil, kita harus percaya kepada Injil itu. 那我们信了以后，就接受了圣灵的印记。 Dan setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, maka kita akan menerima meterai dari Roh Kudus atau dimeteraikan oleh Roh Kudus. 所以我们常常说要听到，然后要信，然后就有圣灵在里面动工。 Maka kita pertama-tama harus mendengarkan akan Injil itu atau firman kebenaran, kemudian kita menjadi percaya dan selanjutnya kita akan dimeteraikan oleh Roh Kudus. 圣灵的话是执行神拣选使我们得救的媒介。 Dan Roh Kudus ada perantara yang melakukan apa yang telah Tuhan tetapkan atau Tuhan pilih. 所以如果没有圣灵的工作的话，我们是无法获得神的拣选而进入丰盛荣耀的救恩福气当 Dan 中。 tanpa karya Roh Kudus kita tidak dapat menikmati berkat keselamatan yang penuh dan mulia yang telah Allah sediakan bagi kita. 所以我们来看圣灵的三个角色。 Maka kita akan selanjutnya melihat 3 peran daripada Roh Kudus. 在这里的话，使徒保罗给予了圣灵3个称呼。 Dan di sini Rasul Paulus memberikan 3 atribut kepada atau 3 gelar kepada Roh Kudus. 那应许的圣灵， Adalah roh perjanjian. 那圣灵它是印记， Dan Roh Kudus adalah suatu meterai. 那圣灵是凭据。 Dan Roh Kudus adalah satu jaminan. 那圣灵应许的灵在旧约时代的话，神就已经借着先知和预言告诉我们，圣灵要浇灌人的生命。 Sejak dalam perjanjian lama Allah telah memberitahukan melalui nabi-nabinya bahwa Roh Kudus akan dicurahkan untuk memperbaharui manusia. 那圣灵使人更新， Dan Roh Kudus akan memperbaharui setiap manusia. 又借着耶稣的应许，他降临。 Dan melalui janji yang telah diucapkan oleh Yesus, Roh Kudus telah datang ke dalam dunia. 那圣灵是印记，表明所属之意。 Kita menunjukkan Roh Kudus menunjukkan tanda kepemilikan. 那如果将名字盖在这个文本上的话，就表示这个是我的。 Bila ada stempel yang distempelkan pada suatu karya, maka itu menunjukkan kepemilikan dari orang itu. 那送孩子去上幼儿园的时候，有没有注意到老师要让在书本上贴孩子的名字，衣服上绣孩子的名字，书包上绣孩子的名字，对不对？ Apakah kita memperhatikan pada waktu anak kita masuk sekolah pertama kali, mereka harus menjahit namanya ya di seragam sekolah, kemudian juga memberikan namanya di buku. 为什么？因为孩子他自己不知道什么是他的，但是因为贴了他的名字老师知道这个是谁的他就不会把东西拿错了。 Karena anak kecil tidak tahu benda apa yang menjadi miliknya, maka harus diberikan tanda kepemilikan berupa dituliskan nama mereka masing-masing sehingga gurunya tahu bahwa itu adalah milik mereka. 那所以我们作为已经接受耶稣基督作为救主的人，每一个人是有圣灵的印记在我们身上。 Maka kita sebagai orang-orang yang percaya kita telah memiliki suatu meterai, yaitu dimeteraikan oleh Roh Kudus. 那我们就接受了他的引导，接受他的感动。 Dan kita mengalami pimpinan Dia dan kita mengalami dorongan dari Roh Kudus juga. 那内住在我们当中的圣灵会责备我们，如果我们做错了。 Dan Roh Kudus dalam diri kita akan mencelah kita pada saat kita melakukan dosa. 那当我们在伤心无助的时候，他会给予我们
安慰和帮助。 Pada waktu kita sedang dalam kesusahan dan kesedihan, Dia akan memberikan penghiburan dan pertolongan bagi kita. 要叫我们在生活当中端正行事，讨神喜悦。 Dan Dia juga menolong kita untuk berlaku secara jujur dan hidup secara benar di hadapan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. 所以领受圣灵的步骤就是要先听真道，然后相信，最后我们就接受圣灵了。 Maka langkah-langkah di dalam dimeterai oleh Roh Kudus adalah kita pertama harus mendengarkan firman kebenaran, kemudian kita mau percaya, setelah itu maka kita akan mendapatkan meterai dari Roh Kudus itu. 那这个印记的话，也是我们在基督里得到了福分的一个标记。 Dan tanda kepemilikan ini juga adalah satu lambang bahwa kita sudah ada di dalam Yesus Kristus. 如果要从印尼去到别的国家，我们除了拿印尼的护照，还要有那个国家签发的签证，对吧？ Pada waktu kita hendak berkunjung ke luar negeri, selain kita harus membawa visa, selain kita harus membawa paspor dari Indonesia, kita juga butuh visa ke negara tujuan. 那作为天国的子民，当我们离开这个世界去往天家的时候，我们的那个证件是什么证件？ Maka sebagai anak-anak Tuhan, pada waktu kita menuju ke surga, apa bukti atau dokumen apa yang kita bawa sebagai bukti 所以 kepemilikan? 那个圣灵的印记就好像 visa 盖在我们的那个护照上面了。 Dan meterai dari Roh Kudus itu seperti adalah visa yang dicapkan di dalam paspor kita. 圣灵它是凭据。 Roh Kudus adalah jaminan. 那在圣经当中，原文它用了一个字， Dan di dalam bahasa Yunani asli ada arhabon. 它是我们比如说我们要去购房的话，要有一个什么首付款，对吧？ Misalkan kita mau membeli sebuah rumah, maka kita perlu memberikan uang muka atau uang DP. 所以这个也有了这个首付款，然后我们接下来怎么样去付余下的余款就可以了。 Maka setelah membayar uang muka itu, rumah itu telah menjadi milik kita dan kita hanya perlu membayar angsurannya. 那所以圣灵保证我们已经归属基督。 Maka Roh Kudus telah menjamin bahwa kita sudah menjadi milik Kristus. 然后它内住在我们里面， Dan Dia tinggal di dalam kita. 那印证我们的信心的真实性。 Dan Dia juga membuktikan akan kemurnian dari iman kita. 然后在我们的生活各个方面保护我们，让我们蛮有安全感。 Dan di dalam setiap aspek kehidupan kita, Dia terus melindungi kita supaya kita memiliki rasa aman yang mutlak. 那最终的基业是我们到那里去的时候，我们会最终得到的。 Dan bagian atau warisan kita yang terakhir akan kita dapatkan setelah kita sampai ke surga. 所以圣灵就向我们保证将来所要得到的天上的属灵的福气和所有的基业。 Maka Roh Kudus itu akan menjamin kita untuk mendapatkan bagian warisan kita di surga kelak. 那我们看这个属灵的福气，它最终的目的是什么？ Dan kita akan melihat tujuan akhir dari berkat-berkat rohani itu apa. 那神赐给我们这些，它一定是有目的在当中的。 Pada waktu Allah memberkati kita atau memberikan anugerahnya, pasti Dia memiliki suatu tujuan. 所以在这里也说，叫他的荣耀得着称赞。 Di sini dikatakan agar kemuliaannya dipuji. 那作为信徒的话，我们的生活应该要反映神的荣耀。 Maka sebagai seorang percaya, kehidupan kita harus mencerminkan akan kemuliaan Allah itu.
那我经常举的一个例子就是我从小到大很喜欢留长头发。Saya mempunyai satu kebiasaan yang saya ingat dari kecil sampai saya dewasa, saya selalu ingin punya rambut yang panjang. 但是到现在为止不能留长头发。Tetapi setelah sampai sekarang ini saya tidak bisa memiliki rambut yang panjang. 读书的时候，老师说学生的头发应该是固定的样式，不可以留长发，不符合学校的规定。 Maka pada waktu sekolah ada ketetapan supaya murid itu mempunyai rambut yang pendek sesuai dengan aturan sekolah. 那工作了以后也不可以留长头发。 Tapi setelah saya masuk dalam dunia kerja juga tidak boleh punya rambut yang panjang. 那做了传道人就更不能留长头发了。 Setelah saya menjadi seorang penginjil, lebih-lebih lagi tidak bisa memiliki rambut yang panjang. 为什么？因为大部分人的认知是男生的头发应该是短发。 Karena bagi sebagian orang dalam mindset sebagian besar orang, rambut seorang pria seharusnya pendek. 但是我们小时候看古装片，古装片里面男生的头发都是长的。 Tetapi kita melihat film-film zaman dulu itu setiap laki-laki mempunyai rambut yang sangat panjang. 但是我们没有生活在古代，我们生活在现代， Tetapi kita tidak hidup di zaman dahulu, kita hidup di zaman sekarang. 所以我们的言语行为要符合我们生活的这个大环境。 Maka setiap perkataan, tindakan atau penampilan kita harus sesuai dengan lingkungan sekitar kita. 我并不是责备那些留长头发的男士啊， Saya tidak sedang menegur atau mencela seorang pria yang berambut panjang. 只是说我们生活的大环境如果难以接受的话，最好不要做让人跌倒的事情。 Saya hanya ingin mengatakan atau menekankan bahwa dalam lingkungan besar kita, sebaiknya kita menghindari melakukan hal-hal yang dapat membuat orang lain jatuh. 那我再举一个例子， Dan saya akan memberikan sebuah contoh lain lagi. 我们可不可以穿泳装来教会啊？ Apakah kita boleh pakai Cheongsam? 泳装pakaian berenang， Oh, pakai bikini misalnya. 可不可 Atau 以 pakai 啊？ renang. Apakah kita boleh pakai renang ke gereja? 我相信我们在座的答案一定是不可以。 Maka saya yakin di antara kita semua akan semua menjawab tidak boleh. 但是在澳大利亚海边有一个教堂，它的早祷会大家都是穿着泳装，先参加早祷会，完了就去海里游泳了。 Tetapi di Australia ada sebuah gereja yang mana mereka kebaktian pagi, dan pada waktu kebaktian pagi jemaatnya itu memakai pakai renang, dan setelah itu mereka baru melakukan aktivitas. 所以在它的那一个独特的环境当中是被允许的。 Makanya di dalam lingkungan yang khusus seperti itu diizinkan. 那如果到这里来的话，我们一定说，哎，他脑子是不是有问题了？ Tetapi bila ada seorang yang dengan pakaian renang masuk ke dalam ruang kebaktian ini, kita akan merasa orang ini ada masalah ya dengan kewarasannya. 所以我们得到了属灵的福气。那我们做的任何事情是要让上帝的名得荣耀，神被称赞。 Maka setiap hal yang kita lakukan sebagai milik Kristus, kita harus melakukan sesuatu yang membuat kemuliaan Allah dipuji. 所以不要说，哎呀，我怎么没有自由了？ Maka janganlah kita berkata, kenapa saya sekarang sudah tidak memiliki kebebasan lagi. 啊，自由是相对的啊。如果我们的自由侵害了他人的自由，那就不叫自由，那叫任性。 Kebebasan itu bersifat relatif. Bila kebebasan kita telah mengganggu kebebasan orang lain, maka itu menjadi suatu perbuatan yang nekat. 啊，所以记得啊，不是说我想怎么样就怎么样。 Maka kita harus mengingat supaya kita tidak melakukan semuanya semau kita. 记得我们是上帝的儿女， Kita harus mengingat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. 所以我们做的任何事情要顾念神的荣耀。
我们才会是神所喜悦的儿女。 Maka di dalam melakukan segala hal, kita perlu mempertimbangkan kemuliaan Allah, maka kita baru bisa mendapatkan perkenanan Allah. 那现在要问，你渴望拥有这些属灵的福气吗？ Maka sekarang mungkin ada satu pertanyaan yang harus kita jawab. Apakah setiap kita ingin menerima berkat rohani ini? 我相信答案一定是。 Saya yakin dan percaya jawabannya adalah mau, ya. 所以要听见福音，信基督，接受圣灵。 Maka langkah-langkah yang harus kita lakukan adalah mendengarkan firman Tuhan, percaya kepada Kristus, dan kemudian menerima Roh Kudus. 当我们反思，如果我们是一个真正的基督徒，那我们一定拥有了圣灵的印记。 Bila kita ingin introspeksi diri, maka kita harus menyadari kalau kita adalah milik Kristus, kita pasti memiliki meterai dari Roh Kudus. 我们要遵照上帝的真理去行。 Kita harus berkelakuan menaati kebenaran firman Tuhan. 那圣经告诉我们要先求他的国和他的义，其他的都会加给我们。 Dan di dalam firman Tuhan dikatakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kemuliaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu.